Belanja RM200, bayar RM100. Dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan anda bagaimana saya belanja barang-barang dapur, membeli barang-barang dapur sebanyak RM200, tetapi saya hanya membuat bayaran RM100 sahaja. Okey, ataupun 50% dari jumlah harga yang saya beli. Jadi macam mana saya buat? Dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan anda bagaimana caranya. Jom. Jadi sebelum kita bermula, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ini, saya banyak berkongsi dengan anda tentang bagaimana cara untuk buat duit dan juga bisnes secara online. Jadi jika anda ingin belajar tentang perkara-perkara tersebut, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification. Baik, kali ini saya nak berkongsi dengan anda tentang penjimatan dalam berbelanja. So bagaimana caranya? Jadi sebelum kita bermula, saya tunjukkan dulu video ini kepada anda. Saya tunjukkan kepada anda bukti saya belanja di sebuah pasaraya, membeli barang-barang dapur, kemudian saya hanya membayar separuh, hampir separuh daripada jumlah harga yang saya beli. Jom. Okey, so ni barang kita dah ambil. So sekarang kita nak pergi bayar lah. Okey, so kita dah pun buat pembelian menggunakan QueenPay. Kalau tengok kat sini, okey, redeem pembelian menggunakan QueenPay tu RM202.25. So saya pakai QueenPay. QueenPay ni QP ni 110.34 ni adalah duit yang kita top up lah. Dan yang 91 ni adalah SP yang mana kita dapat free saja. So kita bayar hampir 50%. Dan kenapa kalau tengok kat sini kenapa dia bukan 50%? Sebab dia kita punya duit kat sini tak cukup. Spending point ni banyak tu je. Okay, so kalau spending point ni maksudnya kalau katakanlah saya beli tadi tak lebih daripada 50% potongan kat sini, memang 50% lah. Sekejap memang 50% lah kita dapat. Maksudnya dia akan potong sini 50%, sini 50%, bergantung kepada kedai mana yang kita pergi. So beli 200 tapi bayar 100 je. So kira banyak lah tu jimat kan, beli barang dapur dan sebagainya. So dalam video tersebut saya membayar hampir 50% daripada jumlah yang saya beli, ataupun saya beli RM200 tetapi saya hanya bayar 100 lebih sikit je. Sebab apa? Sebab jumlah spending point yang saya ada dalam saya punya e-wallet tersebut tidak cukup untuk menampung separuh lagi perbelanjaan saya. Okey, so jumlah yang separuh tu maksudnya yang ditolak kalau anda tengok dalam video tu lebih kurang RM90 lebih. Okey, adalah jumlah yang saya dapat secara percuma. Maksudnya masa saya belanja 200 tu lagi RM90 tu dibayar oleh e-wallet tersebut. Okey, so saya seolah-olah membelanja RM200 tetapi saya hanya bayar RM100 saja. Jadi macam mana nak buat? Kalau anda tengok dalam video tersebut, saya menggunakan application nama dia QueenPay ataupun Queen Reward. Okey, anda boleh tengok di sini, saya letakkan logo dia di sini dan nanti anda boleh tengok link pada bahagian bawah sana. Saya sediakan link untuk anda register, untuk anda download dan sebagainya. Saya juga sediakan panduan step by step supaya anda boleh follow macam mana nak buat. Okey, so sebelum kita bermula, saya nak terangkan sedikit kepada anda tentang QueenPay ini. So QueenPay ini samalah seperti Touch and Go, sama seperti aplikasi Boost dan lain-lain e-wallet yang terdapat di pasaran. Cuma apa yang membezakan QueenPay ataupun Queen Reward ini, kita berbelanja ataupun kita menyimpan duit dalam Queen Reward dan kita boleh keluarkan balik duit tu. Setahu saya ataupun setakat yang saya gunakan e-wallet yang lain, bila saya masukkan duit saya dah tak boleh nak keluarkan duit tu. Tetapi berbeza dengan Queen Reward, bila saya masukkan duit cukup masa lebih kurang seminggu macam tu, saya boleh keluarkan balik duit tu. Dan apa yang lebih best lagi, QueenPay ataupun Queen Reward menyediakan satu fungsi yang dinamakan sebagai spending point. Spending point ni apa? Spending point ini adalah satu reward yang diberikan kepada kita untuk menolak perbelanjaan kita daripada jumlah yang kita belanjakan. Apa yang saya membeber ni kan macam dah pening kan. Okey, macam ni senang cerita. Katakanlah saya masukkan duit ke dalam Queen Reward sebanyak RM100. Okey, bila saya masukkan RM100, Queen Reward berikan kepada saya 6% sebagai spending point.
Okey, 6% spending point daripada RM100 bermaksud saya dapat lebih kurang RM6 ke berapa. Kadang-kadang dia bagi lebih, kadang-kadang dia bagi 8, kadang-kadang dia bagi 9. Dia tak tentulah berapa jumlah yang diberikan. So, bila saya contoh dalam nanti video yang saya akan tunjukkan kepada anda, saya akan tunjukkan saya top up. Okey, saya masukkan duit, lepas tu saya dapat spending point tu. So, katakanlah saya ada spending point sebanyak RM, dia bukan RM lah, spending point ni adalah jumlah spending point lah, dipanggil SP. So, katakanlah saya ada SP sebanyak 50. Okey, 50 SP. So, saya ada simpan duit dalam tu katakanlah RM200. Okey. So, saya pergi ke kedai runcit yang mana menyediakan pembayaran menggunakan QueenPay dan kedai runcit itu memberikan kita potongan sebanyak RM50 daripada jumlah spending point. Bermaksud kalau kita beli barang RM100, kedai itu akan ambil duit daripada kita punya e-wallet. Macam saya tadi ada RM200 kan. So, dia akan ambil RM50 daripada duit saya dan RM50 lagi dia akan ambil daripada spending point tadi. So, benda ini berlaku secara automatik seperti mana yang anda tengok dalam video yang saya tunjukkan sebelum ni. Jadi, itulah dia spending point. Jadi, kita dapat spending point itu secara percuma saja. Just top up. Okey, contoh hari ni saya nak top up. So, saya top up. Saya tunjukkan video sekejap lagi. Jangan risau, anda akan belajar cara-caranya. So, bila saya top up, saya terus dapat spending point. Tetapi nak belanja, kalau anda nak top up, dia ada waktu-waktu tertentu. Anda tidak boleh top up sepanjang hari. Ada waktu-waktu tertentu yang kita boleh top up dan pada waktu itu sahaja spending point diberikan. Kalau pada waktu lain anda tak dapat. Jadi, jangan lupa tengok pada link di bawah untuk belajar step by step. Jangan buat sendiri, nanti anda tidak dapat spending point sebab ada langkah-langkah yang perlu anda ikuti. Okay, so mudah saja anda pergi, macam saya tunjukkan tadi, caranya adalah top up, lepas itu kumpul spending point anda, kemudian lepas itu anda boleh belanja seperti biasa. Okey, dalam kes saya, saya akan tunjukkan lepas ni macam mana saya kumpul spending point. So, dalam kes saya, apa yang saya buat adalah saya sebelum saya bayar TMB, sebelum saya bayar bil air, sebelum saya bayar bil internet dan sebagainya, so saya masukkan dulu duit itu ke dalam Queen Reward. So, selepas saya masukkan duit itu, barulah saya bayar internet, saya bayar api ataupun elektrik dan saya bayar bil-bil yang lain. Kenapa saya buat begitu? Sebab dalam QueenPay, bila kita masukkan duit dalam QueenPay, kita boleh membayar utilities ataupun kita boleh membayar bil-bil tadi. Tak perlulah nak masuk, keluarkan balik, tak. Kita boleh masukkan duit dalam Queen Reward, kemudian kita bayar bil elektrik, bil air dan sebagainya hanya menggunakan Queen Reward sahaja. Jadi, why not kita bayar menggunakan Queen Reward berbanding kita bayar secara cash ataupun kita bayar secara online transfer menggunakan online banking. Sebab bila kita bayar online banking, kita bayar secara cash, kita tak dapat apa-apa, kosong. Sekarang kita bayaran tu tetap kena bayar kan. Bayaran bil-bil tu tetap kena bayar. Jadi why not kita masukkan dalam QueenPay dulu, kita bayar dulu bil-bil apa semua tu dan kita dapat Queen Reward ataupun kita dapat spending point di belakang. So dengan spending point tu ada jumlah duit yang kita simpan sikit dalam Queen Reward dan kita boleh gunakan untuk belanja dan dapatkan potongan 50%. Okey, so jom kita tengok macam mana nak top up dan macam mana saya. Okey, so saya akan top up QueenPay. Klik pada QueenPay. Okey, so tengok dekat sini, ini baki yang dah ada dah. Ini reward point ni diberikan disebabkan perbelanjaan. Okey, so ini spending point. So spending point inilah yang akan digunakan untuk tolak perbelanjaan kita apabila kita membeli di kedai-kedai yang menyediakan pembayaran menggunakan QueenPay. So sekarang saya nak top up QueenPay, saya klik pada anak panah 3 di atas ni. So saya klik di situ, kemudian tekan buy QueenPay dan masukkan amount. Macam saya hanya maksimal RM600 sehari. So sekarang ni anda tengok dekat sini 6.14 petang. So dia dah waktu yang aktif untuk buat pembayaran. Okey, ada QueenPay dekat sini, tengok dia akan keluar beli QueenPay sekarang dan dapatkan free SP dari 6 hingga 9%. Okey, so secara rawak tak tahulah berapa dia bagi kan. So antara 6 hingga 9. So macam saya pengguna biasa saja, bukan pengguna premium lah, bukan pengguna apa dipanggil satu lagi. So saya boleh beli hanya 600 QueenPay. Okey, so kita buat pembelian 600, tekan submit dan kita settlekan di sini, masukkan bank. Okey, saya guna Maybank to you, proceed. Dia akan pergi ke Maybank. Okey, ni tekan balik satu lagi, confirm. Okey, so kita login. Okey, continue dan dapatkan tag. Baik, so kita dah pun top up. So tengok di situ ada RM600. Saya masukkan duit, nama saya di situ dan return to merchant. Kita kembali kepada FPAD, tekan di situ. Okey, kemudian back to Queen Reward. Okey, dan klik pada anak panah di atas tu. Klik pada 3 jalur di atas tu dan kembali ke home.
Okey, so tengok jumlah saya punya Queen Point telah bertambah dan spending point juga dah bertambah daripada RM50 lebih tadi ataupun 50 spending point, kini dah pun ada 112 spending point. Jadi itulah cara untuk mendapatkan spending point. Okey, kali ini saya nak buat pembayaran utilities iaitu pembayaran elektrik kepada Tenaga Nasional. So ini jumlah yang saya top up tadi dan kita nak bayar, kita scroll ke bawah. Okey, so ada di sini dia tulis use your Queen Point for utility base. So saya klik di situ dan saya nak bayar TMB, saya klik di sini. Kemudian saya masukkan saja amount. Okey, saya nak bayar 1000. Jadi pada bahagian account name kita letakkan nama. Kemudian pada bahagian account, masukkan nombor account. Okay, so QueenPay sukses ditulis kat situ dan kita tekan OK. Jadi kalau anda perasan tadi yang masa sebelum saya buat pembayaran tadi ada service charge, dia akan charge 50 sen untuk charge pembayaran ni. Jadi kita tengok pada bahagian, kembali kepada home. Okay, kita tengok di sini, okay, jumlah yang saya buat pembayaran tadi RM1,000 telah pun ditolak daripada Queen Point ni. So untuk pembayaran bil ni dia tidak akan menggunakan spending point ni lah. Okay, dia tak akan tolak spending point ni. So ini adalah jumlah bayaran yang saya dah buat sebelum ni dan jumlah bayaran tu diberikan dalam bentuk reward point. Untuk pembayaran yang saya baru buat sebentar tadi, dia tidak akan terus bayar kepada TMB. Dia akan ambil masa lebih kurang 3 hari macam tu. So kemudian barulah ditransfer kepada TMB dan dia akan maklumkan kepada saya yang mana pembayaran itu dah pun selesai. Okay, so saya boleh tengok pada bahagian Queen Point ini, okay, klik di sini. So dia akan tunjuk jumlah pembayaran yang saya buat, pembelian dan sebagainya. Jadi kalau anda perhatikan, jumlah tadi 1000 telah pun ditolak daripada Queen Point saya. Dan ini adalah reward point ni, yang ini nanti akan bertambah lagi 1000. Maksudnya pembayaran yang telah pun dibuat akan ditambah kepada reward point ni. Maksudnya perbelanjaan saya di sinilah. So seterusnya spending point. So spending point ni saya boleh belanja duit Queen Point pergi ke mana-mana kedai yang menyediakan pembayaran menggunakan QueenPay. So saya buat pembayaran dan apabila saya buat pembayaran, kalau kedai tu memberi potongan 50%, so saya akan dapat dia akan tolak 50% di sini dan dia akan tolak 50% daripada spending point. Spending point ini saya dapat percuma sahaja daripada duit yang dimasukkan ke dalam QueenPay ini. So saya nak bayar elektrik, saya nak bayar TMB RM1,000. Jadi sebelum saya bayar, saya masukkan duit itu ke dalam QueenPay dahulu. Pada hari pertama saya masukkan 600 sebab di maksima untuk saya, untuk level saya ni saya boleh masukkan 600 saja. So saya masukkan 600 pada hari pertama. Dan saya dapat lebih kurang RM50 lebih ataupun 50 spending point lebih pada hari pertama tersebut. Dan pada hari kedua saya masukkan lagi RM600 dan saya dapat lagi 50 lebih spending point. So saya dapat total di sini 112.85 spending point lah, campur yang spending point yang dah lepas ada sikit-sikit lah. Okay, so saya bayar 1000 kepada TMB dan benda itu selesai, cuma saya dikenakan charge 50 sen. Kemudian saya dapat 112 di sini. Dan selepas ni bila saya membeli di pasar raya, membeli makan di kedai ataupun beli apa-apalah di luar sana yang mana mereka menyediakan pembayaran melalui QueenPay, saya dapat membeli dengan potongan 50%. Dia seolah-olah saya bayar TMB RM1,000, saya dapat balik RM100. Bukanlah RM100 sebab saya masukkan tu bukan 1000 tetapi saya masukkan tu 1200. Okay, 600 so jadi 1200. So saya masukkan 1200 ke dalam QueenPay, saya dapat balik RM100. Kalau biasa, maknanya kalau saya masukkan duit terus ke TMB, saya terus membayar bil elektrik saya RM1,000, saya tak dapat apa-apa. So duit tu habis gitu je. Sebaliknya kalau saya masukkan dalam QueenPay dulu, saya akan dapat baki ataupun spending point ni lebih kurang RM100. So sebab dan yang ini kita boleh buat belanja balik, pergi kedai runcit dan sebagainya. So kalau anda nampak dari segi penjimatan yang saya dapat, peluang yang ada yang disediakan oleh QueenPay, yang mana kita sebenarnya kalau ikutkan daripada charge yang dikenakan hanya 50 sen saja, itu standard lah untuk mereka bayar kepada TMB kan. Kita bayar TMB menggunakan dia orang punya platform, so dia orang charge 50 sen tu normal. Okay, so ini duit Queen Point ni saya boleh keluarkan balik kalau saya tak nak. Kalau tak silap saya, kalau nak keluarkan kita kena dikenakan charge RM1. RM1 saja, itu standard lah sebab dia nak transfer balik ke akaun kita kan. Jadi dia kenakan charge RM1, itu normal. So tetapi saya jimat banyak di sini. Jadi kenapa kita nak bayar terus kepada TMB? Kenapa kita nak bayar terus kepada Maxis, Celcom? Kalau tengok pada bahagian utilities ni,
utilities. So tengok ada U-Mobile, Digi, Astro, Maxis, ada syarikat satu, syarikat air, apa lagi ni, Celcom, apa lagi yang saya tak sebut. Tengoklah, anda tengok dekat sendiri kat sini. So kenapa kita nak bayar terus kepada mereka sedangkan kita boleh masukkan duit kita dalam QueenPay dahulu dan dapatkan spending point dahulu. So inilah bagi saya cara yang bijak untuk berjimat, cara yang bijak untuk dapat seolah-olah cashback lah. Okey, dan kita boleh belanja di kedai-kedai mana yang kita nak belanja, yang mana yang menyediakan pembayaran menggunakan. Baik, so anda telah pun tengok bagaimana saya top up dan bagaimana saya membuat pembelian di pasaraya, dan saya harap anda telah pun faham apa yang saya nak sampaikan dalam video kali ini. Jadi, anda boleh jimat banyak perbelanjaan yang orang kata keperluan harian, boleh membeli, ada orang membeli motor, ada orang membeli barang kemas, ada orang membeli emas dan macam-macam lagi, kerana Queen Reward ini mempunyai banyak rangkaian kedai-kedai yang menyediakan pembayaran menggunakan Queen Reward. So anda boleh download nanti dan anda boleh tengok sendirilah senarai dia. Selain itu, Queen Reward juga mempunyai food delivery. Dia ada, kalau tak silap saya nama dia QuickSend. QuickSend nama dia. So QuickSend ni dia lebih kurang macam Foodpanda. Jadi kita hanya perlu membayar menggunakan aplikasi daripada Queen Reward tadi ataupun menggunakan platform QuickSend. Kemudian sama juga dia bagi potongan 50% ataupun kadang-kadang 30% dari harga makanan yang kita beli. Kemudian mereka akan hantar ke rumah kita makanan-makanan tersebut. Okey, so ini adalah satu pilihan yang bagi saya sangat bijak kerana kita dapat menjimatkan banyak duit perbelanjaan kita. Okey, so saya rasa cukup setakat ini. Untuk anda yang berminat, untuk anda yang nak berjimat, jangan lupa lihat pada bahagian komen di bawah ataupun pada bahagian description. Saya sediakan link untuk anda belajar, untuk anda download Queen Reward dan bagaimana caranya untuk dapat seperti mana yang saya buat. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi dalam video-video seterusnya. Jangan lupa tekan button subscribe dan jangan lupa tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification apabila saya update video-video yang baru. Bye-bye.